Zul Razak dalam sesi penutup kita, segmen terakhir kita untuk Ruang Lanjutan Lokal, insyaAllah dari jam 8 sehingga jam 9 malam ni, kita lihat kepada analisa pasaran semasa. Ya. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Waalaikumsalam Pian, Kimi dan rakan-rakan yang lain. Ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Okey, kita direct lihat kepada dalam kalender tak ada banyak. Kita ada Kanada punya data sebentar lagi 8.30, kita ada sidang kemuncak EU Summit pada semasa. Kita ada untuk FOMC members Kuala. Tak ada banyak daripada sudut data, agak senyap. Bajet untuk US, Federal Budget Balance pada malam ni, kita nak tengok jumlah hutang untuk US. Ada banyak untuk dalam kalender. So nothing. Besok PMI untuk Eropah, PMI punya data besok. Wassalam Rashidi dan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi kita lihat direct lah kepada chart apa yang kita nampak sekarang. Saya sedang mematikan untuk price gold yang kita bincangkan petang tadi. Nampaknya gold ada penurunan untuk semasa. Pergerakan macam ni, dalam istilah dia dipanggil sebagai accumulation, di mana price sedang berkumpul. Ada dua, whether dia melonjak ke atas ataupun kita dah habis pergerakan semasa dan dia memulakan pergerakan ke bawah. At the moment, saya masih melihat pergerakan ini, masih prefer pergerakan ini, di mana ini justify untuk satu lagi pergerakan ke bawah untuk US dollar. Ia mungkin lebih disebabkan, pergerakan ke atas untuk US dollar, ke bawah untuk dolar pair. Namun kita berada pada satu zone dalam pasaran di mana the movement of dollar menjadi penggerak kepada everything dalam pasaran semasa. Bukan dalam accumulation, dalam dalam Dow teori, dalam Dow Kamal. Ni maksudnya price tengah buat this lah, tengah range move lah, itu saja, tak ada apa istilah dia. Kalau kita nak cerita pasal Wyckoff, anda kena cerita pasal structure, the whole structure. Maksudnya whole structure ini. Itu kalau cerita pasal Wyckoff, anda kena tengok the whole structure, ataupun daripada phases dia, daripada permulaan, daripada phase, daripada permulaan. Then baru anda dapat cerita pasal Wyckoff. Kalau nak cerita pasal sini saja, mungkin anda kena pergi time frame yang lebih rendah, M5, M15, then anda akan dapat daripada struktur sini. Kalau nak cerita pasal Wyckoff. Saya banyak guna Wyckoff, tapi dalam kita punya ni saya tumpukan kepada Elliott Wave. Mudah untuk semua nak faham. Waalaikumsalam Aisyah. Okey, jadi kita sama perhatikan pergerakan gold semasa ini. Sebab kenapa saya perhatikan pergerakan ni? Sebab kalau dia menjadi 1-2 dan ini 1-2, kita mungkin akan ada pergerakan yang laju ke atas. Faham tak? Sebab itu saya sedang mematikan pergerakan ini. Either itu ataupun, kejap kenapa tiba-tiba jadi besar pula pen dia. Ataupun ini adalah ini adalah 1, ini adalah 2, dan kita cuma ada 3, 4 dan 5, dan pergerakan ke bawah seperti yang kita tengah tunjukkan sekarang. Either itu, apa pun anda tak trade dia pada semasa. Untuk gold, kita tak ada trend lagi. Siapa yang perasan gold saya dah tukar the whole chart dan kita habiskan
chart mingguan dia, weekly dia, ini yang kita sebut semalam, saya dah habiskan movement correction ini. 1, 2 dan 3 dan kita dah membuka ruang ke atas. Gold dan silver. Ini lebih disebabkan oleh pergerakan US dollar. Sebabnya kalau ini nak jatuh ke bawah, US dollar kat sini, euro US dollar contohnya, akan break support di sini. Ini akan break. Itu sebab dia. Jadi berdasarkan struktur semasa, sekiranya kita ada dua dalam gold tadi, dua dalam gold ni, dan kita masih lagi melengkapkan pergerakan ini, masih lagi melengkapkan 1, 2, 1, 2, 3 dan macam ni, masih lagi melengkapkan pergerakan ini, then euro US dollar tadi akan break ke bawah. Akan break ke bawah. Kalau itu berlaku, UJ dekat sini, mana UJ? UJ dekat sini akan break this high. Kalau itu berlaku, akan break this high. Okey? Dan itu possible sekiranya Fed pada mesyuarat November depan ni tiba-tiba dia umumkan tapering yang terlalu agresif. Pada waktu ini market dah price in 5 bilion pengurangan untuk pembelian mortgage backed security. Pada waktu ini jumlah dia 40 bilion sebulan. Fed dah bagi tahu dia akan umumkan untuk kurangkan sebanyak 5 bilion sebulan, menjadikan jumlah dia kepada 35 bilion, dan juga pembelian treasuries daripada 80 bilion sebulan dikurangkan sebanyak 10 bilion menjadi 70 bilion sebulan. Sekiranya itu berlaku, tak, itu dah price in. Ini yang ditunjukkan oleh price semasa. Jadi saya tak nampak Fed berlaku terlalu membuat pergerakan membuat sebarang tindakan drastik macam tu. Dan pada waktu ini saya melihat bahawa correction untuk US dollar sejak daripada Januari tahun ni, this move daripada Januari tahun ni, dia mungkin dah berakhir ataupun satu lagi movement ke bawah. Sekiranya satu lagi movement ke bawah ni, ini adalah sama dengan gold melakukan pergerakan wave 2 di sini. Sekiranya euro US dollar terus naik, then gold dekat sini dia tak payah buat ini, dua kita habis di sini. Dan kita dah memulakan wave 3 dalam 3. Faham tak? Untuk gold masuk 3 dalam 3, dua benda tak boleh berlaku. Aisyah, kalau gold masuk wave 3 dalam 3, dua benda tak boleh berlaku. Nombor satu, US dollar tak boleh terlalu kuat. Ingat, gold adalah XAU US dollar. Kalau dolar pun kuat, gold tak dapat nak rally. Itu nombor satu. Nombor dua, dekat indeks boleh naik, gold boleh naik sama dengan indeks seperti yang saya pernah tunjukkan pergerakan ini. Ini adalah waktu dolar ni kenaikan ni sebab dolar lemah. Indeks naik, gold boleh naik. Tetapi kenaikan indeks tak dapat nak ada rally. Maksudnya tak ada 1.618. Gold boleh naik cuma dalam dua keadaan itu untuk dia move 3 dalam 3. Faham? Untuk dia move dengan momentum, 3 dalam 3, wave 3 dalam 3 adalah pergerakan momentum. Untuk itu berlaku, dua keadaan tak boleh. Nombor satu, US dollar tak dapat nak kuat. Dia boleh naik tetapi tak ada momentum. Nombor dua, indeks boleh naik tetapi tak boleh ada momentum. Dua keadaan tu tak boleh ada. Barulah gold dapat rally macam ni. Jadi kesimpulan dia, untuk semasa
untuk semasa kalau kita lihat dekat time frame kecil tadi, dekat H1, saya interested kepada pergerakan ini sebab ini ada kemungkinan untuk jadi ini tau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, lepas tu ini jadi 3 dalam 3. Kalau itu jadi 3 dalam 3, we are looking at 1618 dan pergerakan ke bawah ni tak ada. US dollar tak boleh kuat dan indeks naik dengan tiada momentum. Maksudnya dia naik tak ada satu momentum tu 1618 Syah. 1618. Tu maksudnya. Okey, ini saya boleh jadikan dia macam-macam. Ni boleh jadi A, B ataupun W, X dan Y, boleh jadi macam-macam. Kalau setakat Elliott wave boleh lukis macam-macam kat sini. Dan kita naik ke atas. So jaga-jaga sikit dengan pergerakan US dollar sebab kita berada dekat kawasan tu tadi di mana euro US dollar dalam kawasan support, USD JPY dalam kawasan support, kita ada yen pair yang break higher, kita ada kita ada second dimension movement di antara Nikkei dan juga kepada indeks-indeks yang lain. Kita ada FTSE yang break higher high, kita ada Dow Jones yang break higher high. So we are there dalam market di mana whether kita akan ada momentum ke atas dalam pergerakan indeks ataupun tak ada. Perhatikan kepada movement gold semasa, perhatikan kepada movement untuk sama juga kawan dia iaitu silver. Perasan tak silver saya lukis lain? Tak sama dengan gold tak sama dengan gold. Sebab ini wave 3. Ini adalah wave 3. Kawasan ni, kawasan sini adalah wave 3 berdasarkan stokastik. Dia tak ada trend, Kamal. Saya dah sebut pasal gold tu quite few time. Gold you can trade it. Bagi tahu saya dia nak naik ke turun kat sini. Saya pun tak tahu. Ni dalam sideway market kan, tak ada apa-apa. Kalau ikut sequence dia, apa pun gold, saya tak akan cari peluang untuk short. Itu saja. Apa pun, kalau dia jatuh, saya nak cari peluang untuk long. Itu jawapan ringkas saya. Saya tak akan short gold. Ini saya sebut dari tahun lepas bulan 3 kalau nak tahu. Sama macam indeks. Saya takkan cari peluang untuk short gold. Ini adalah up. Dia simple je. Macam ni saya tunjuk Kamal. Tengok macam ni. Okey. Ingat tak kita bercakap mengenai benda ni? Mengenai benda ni Satu. Okey. Besar sikit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okey. Jadi kalau kita ada trend menaik dalam 5, yang pergerakan menurun ni adalah correction. Ini adalah untuk uptrend. Okey, Kamal? Dia boleh nombor-nombor ni. 5, 9, 13, 17 dan tambah 4 Kamal Ini adalah 3, 7, 11 tambah 4 tambah 4 tambah 4 Anda boleh buat dia mana-mana time frame. Sifat trend senang nak dilihat. Bila kita melihat kepada stokastik dia pun ataupun RSI dia pun, dia tak banyak berlekuk. Dia cantik sahaja naik. Itu trend. Okey, kalau downtrend sebaliknya, itu downtrend. Sebaliknya di antara dua ni. Okey. Kalau kita tengok dekat chart gold, ni adalah chart gold. Ni kita start daripada daily Ini trend. Betul? Senang nak tengok. Ini trend. Jadi bila correction berlaku, ini adalah siapa punya market? Buyer market ke seller market dalam kawasan ni? Dalam kawasan ni. Ini adalah buyer market. Sebabnya kalau kita lihat jumlah lekuk dia, sequence Fibonacci. Okey.
Lebih kurang. Kalau anda faham benda tu, saya tak sentuh benda tu kimia, tapi if you understand that, you can masukkan Fibonacci dalam tu. Okey, yang sini tengok 1, 2, 3, 4, dan sini kita katakan ada 3 wave. Sini adalah 7 dan ini adalah 1. Okey, ini adalah 2. Dan kita ada 3 wave turun, itu adalah 3. Ini adalah 3 lekuk. Kalau kita tengok dekat stokastik dia, ini lagi jelas. 1, 2 dan 3. Ini dekat stokastik. Ya. Jadi maksudnya sekarang ni, the whole movement sekarang ni, selagi dia tak break atas ni, ini adalah sideway. Itu apa gambaran kita untuk gold. The thing is, selepas 3 dekat sini, kita nampak pergerakan trend, iaitu ini. Nampak tak? Itu trend. Senang nak tengok, RSI dia pun simple, stokastik dia pun tak banyak lekuk. Kan? Daripada pergerakan di sini. Nampak Kamal? Sebab itu gold saya tak akan pergi cari short. Penurunan kat sini, 1, 2 dan 3. 5, 3. Ingat tak yang tadi tu? Itu correction. Kenaikan dekat sini pun simple. 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 Jadi ini semua kalau tanya saya, gold adalah long. Jadi kalau ada set up untuk long, kita cari long. Tapi sekarang ni, ini range semasa price. Maksudnya apa-apa yang bergerak dalam ni, ini adalah sideway dekat daily. Dan kita turun balik kepada time frame. Kalau turun balik ke time frame, H4 dan seterusnya, ini tak ada apa-apa, tak ada sequence yang sequence tu maksudnya tak ada benda ni. Tak ada yang ini untuk kita trade. Kita nak cari long tadi kan? Di sini tak ada. Kalau at least dia break macam ni ke, dia break high dekat sini ke, dan anda ada sequence. Low, high, higher low, dan ada higher high. Dan kita ada trend. Wassalamualaikum. Sekarang ni tak ada apa-apa. Dan turun lagi. Turun lagi. Ada buat, try buat analisa macam tu. Sekarang ni, dalam kawasan ni, selagi di bawah ni, tak ada apa-apa. Kita tahu ini satu sequence. Ini tak ada apa-apa. Ini boleh buat macam ni. Ini boleh buat macam ni. Tak tahu. Jadi, tak ada apa-apa. Untuk gold, anda turun balik sampai 1 minit. Kalau nak trade 1 minit, dia tak ada apa-apa. Even 1 minit. Even kepada chart 1 minit ni, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kalau kita lihat kepada movement ini, tengok 1, 2 dan 3. Nampak tak dia complete? Ini 1 minit. Jadi kalau kita nak kata kita nak short, tak dapat. Dia dah habis. Movement ini 1, 2 dan 3 ni habis. Faham tak? Jadi tak ada. Next sequence kalau dia break high kat sini. Ni dekat 1 minit punya chart. Ni 1 minit dia break high kat sini. Kalau dia break 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini tadi penurunan 3. Kalau dia break 5, 1, 2, 3, 1 minit punya chart anda boleh long. Faham tak? 1 minit punya chart. Dia kena break high di sini. Ni 1 minit punya chart. Sequence tu sama je. Apa time frame. Cuma turun. Nampak tak cara pakai dia? 5, 3, 5, 3. Ini 3. 1, 2, 3. 5 atau 3? 5 atau 3? Boleh? Dia 5 dan 3 je. Kalau dia tak break, tak ada trend. Selagi dia dalam ni,
suka hati dia lah. Dia 5-3 je. Asalkan faham 5, asalkan tahu macam mana rupa 3. Itu je dia. Itu je dia. Saya guna cara ni je. Saya tak lukis elite wave tu untuk saya sendiri. Saya lukis dia untuk anda semua. Kalau tanya saya sendiri, saya kira 5 dan 3 je. Mana pen kita ni? Itu yang saya maksudkan dengan 5 dan 3, 5 dan 3 tu. 1 minit pun boleh. 5 minit. Anda tengok, asalkan ada sekuen ataupun siri yang anda boleh trade. Benda tu. Jadi ini adalah 1, 2 dan kita katakan masih ke atas. Jadi kalau macam tu, rupa ni, gold ni jauh lagi nak ke atas. Ini 1, nampak tak? Struktur dia kan? Jelas kan? Ini 1 struktur. Ini struktur kedua. Ini struktur baru. Ini 3 tadi. Ini kita dapat lukis 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebab dia break high. Ini high. Jadi kalau dia break high kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 1 minit tadi anda boleh trade. 1 minit punya chart. Sama je. Simple kan? Benda tu simple je. 5-3, 5-3. Kalau tak tahu 5 dan 3 payah. Boleh kawan? Asal tahu 5, syarat dia mesti ada siri tu dah berlaku. Low, maksud siri tu low high, higher low, higher high. Ada trade. Kalau tak, jangan. Itu scalping dia. Jelas. Jelas dah. Itu scalping dia. Jadi untuk gold ni M5 ni kecil sangat. Okey, jadi dekat H1 dekat sini, jaga-jaga sikit gold boleh melonjak daripada sini. Jaga-jaga. Mari belajar mengira. Ada lagi cerita ni, Fian. Okey. Sebabnya kat sini gold, saya boleh lukis macam-macam kat sini. Boleh lukis dia ke bawah, boleh lukis dia ke atas. Boleh lukis macam-macam. Macam saya lukis sekarang ni boleh, saya lukis ke atas pun boleh. Jadi saya tak nampak, tak ada siri, tak ada trade untuk saya. Tak ada trade untuk saya, untuk gold. Jaga-jaga sikit. Itu boleh melonjak. Kalau itu melonjak ke atas, then Euro US dollar tak ada movement ini. Dekat H1 tak ada dah movement ke bawah. Ni tak ada. Ini tak ada. Ini akan ke atas. Kalau gold dan silver breakout ke atas, itu juga bermakna Euro JPY tak ada ni. Ni akan naik, akan masih pecut lagi. Dan kita akan ada extension dalam wave 5 kat sini. Ini akan extend. Itu maksud dia. Ya, kalau dia buat this correction, saya nak long dia. Untuk yen pair. Kita ada yen pair yang dah buat higher high. Jadi kalau kita ada higher high, itu adalah uptrend. Betul tak Kamal? Jangan short dia. Elakkan. Saya malam tadi kita buat FB live kan. Saya terkejut bila kita cerita pasal gold, ada yang sekejap long, ada sekejap short. Masalahnya bila orang trade sebatang-sebatang candle. Payah. Sekejap masuk, sekejap keluar kan. Payah trade macam tu. Trade ikut structure. Ikut structure. Kalau contohnya, anda tengok Euro JPY ni, ini tak break high. Jadi tak ada uptrend. Faham tak? Tak ada. Anda tengok GJ kat sini ada uptrend. Ini break high. Jadi kalau kita tengok struktur GJ ni, macam mana nak zoom in dia sikit. Okey, GJ ni yang break ni, ini low dia, ini satu struktur, ini satu struktur. Okey, dan lepas tu dia naik. Kalau kita tahu 1, 2, wave 3 tak boleh bersilang kan. Tapi sini dah bersilang. Jadi maksudnya kita ada extension dalam ni. Jadi maksudnya yang breakout ni adalah struktur bermula dari sini. Faham tak Kamal? Jadi kita tunggulah dia mula 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 kita long. 5-3, 5-3. Sentiasa 5-3, 5-3. Ingat wave 3 tak boleh bersilang. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Tak dapat. Ini tak dapat jadi tak dapat
Ingat, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam ni akan ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi wave 3, dia tak boleh, dia kalau kita nampak dia balik macam ni, itu maksudnya dia ada satu struktur dalam. Faham? Ada satu struktur dalam. Jadi, breakout ini adalah struktur dalam tadi. Subwave punya breakout. Jadi kita kira lah daripada sini. Bukan ini jadi low, ini jadi low. 1, 2, kita tunggu 3, 4, 5, 1, 2, 3, kita long. Crossover macam EMA, tak tahu. Kalau anda nak guna untuk 3711, inilah apa yang saya present kepada anda. Kalau anda nak masukkan moving average, anda try dulu. Itu teknik. Saya tak masukkan teknik. Saya tak masukkan moving average dalam ni. Sama ada anda nak gunakan exponential, linear weighted, simple or whatever moving average anda nak guna. Kalau anda nampak dia guna kaedah tu, pakai Kamal. Itu kalau kena dengan teknik anda. Saya tak pernah try dia dengan moving average. Kalau anda nampak cara tu dengan moving average, then pakai. Yang saya kongsikan kepada anda adalah structure. Jadi saya trade structure. Jadi kepada 3711 tu structure. Bila berlaku structure pembetulan, saya gunakan Fibonacci. Jadi saya tak dapat nak cantumkan dia kepada moving average kalau tak banyak sangat. Tapi kalau anda nampak cara tu, tak salah. Tapi make sure anda test dia dahulu. Kalau okey, then pakai. Namakan teknik tu Kamal. Kamal is, bukan Kamal was here. Kamal is here. Boleh Kamal? Bagikan nama. Tak kisah. 5 dan 3 Kamal. Asalkan 5 dan 3 tu okey. Jangan buat lain. Itu yang maksudnya Elliott wave tu 5353 tu yang mendiang Elliott tu sebut. Market bergerak dalam 5 bila trend, bila correction 3. Tu yang dia maksudkan. So kalau GJ apa ni? GJ buat correction kat sini nanti, masa ni tak dapat kita baru saja ada 1 2, ini adalah satu structure. Kalau kita lihat sini wave 3 kan, snake kan. 4, 5, sini nanti ada divergence, ada tunggu 1 2 3 untuk 2 ni trade. Itu adalah GJ. Jadi ini masuk dalam buku kita. Advance, tak payah nama saya. Letak nama sendiri. Panggillah nama apa-apa pun Kamal. Okey, jadi yang dalam book kita, GJ dah masuk. EJ tak ada. EJ tak break higher high tadi kan. EJ tak ada. UJ kita tak trade sebab dia berada dalam kawasan resistance. Okey. Ini adalah untuk GJ, AUD, JPY. Kita tengok dulu. Ini dah break sama. Ingat 1, 2. Lepas tu dia masuk balik kan. Jadi breakout ini adalah ini tempat dia nak kira 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Maksud dia kalau ini terus naik macam ni 1, lepas tu apa? Dia naik terus 1 macam ni. Dia tak masuk balik 1 ni. Itu mungkin jadi 3. Itu maksud saya 4 dan 5. Kalau dia breakout atas ni, macam sekarang ni dah breakout, dan 1, 2, 3, kita boleh trade dalam yang merah. Ini color merah nanti. Ini jadi 1 biru. 1 biru ni jadi kat sini. Kalau dia tak bersilang macam ni. Faham tak? Tak apa. Nanti kita cerita bila kita cerita pasal asas pasaran. Maksudnya, breakout ini ada kira daripada starting sini. Bukan daripada starting sini. Sebab ini bersilang masuk balik. Jadi 1, 2, 3. Ada nak tunggu 1, 4 dan 5. Ini kena ada divergence. Ni tak ada. Jadi masih wave 3. Masih lagi wave 3. Jadi ada tunggu 4, 5, 1, 2, 3. Wave 2 ni nanti kita trade. Trend dah wujud ke atas. Itu je.
Okey, itu adalah untuk AUD GBP. Kita nak tengok AUD JPY ni, bukan GBP JPY lah. Okey, ini pun sama. Dah break tak? Sekejap ni dah break. Sekejap. Mana satu? Chart dia ni. Okey, ni dah break. Ini adalah satu breakout. Okey, dah break. Saya tak kisah body ke, apa ke. Asal dia break je. Price break ya. Untuk saya tak kisah. Sebab tu saya tak gunakan apa? Saya tak gunakan candlestick. Saya gunakan apa, bar chart ni ya. So, breakout yang ini, kalau kita ambil chart-chart yang lain tadi ya, ini adalah permulaan daripada ini. Daripada sini. Ya. 1, 2, setakat ni kita dah start nampak divergence ya. So anytime dia membetulkan struktur ini. Macam mana kita tahu dia membetulkan struktur ni? 1, 2, boleh tak 3, 4, 5 lepas tu dia buat macam ni? Boleh. Yang anda nak tengok adalah struktur ini, kalau anda tarik trend line, dia dah mula break. Ya. Kalau dia buat besar macam ni, kita trade dia. Kalau dia buat cute je macam ni, jangan. Kalau dia buat cute kecil je, jangan. Anda nak nampak satu pergerakan yang besar. RSI dah tunjukkan, stokastik dah reset, kita dah ada 4, dah ada 3, so mungkin ini adalah 5 dalam yang ni tadi ya. Dalam yang ini. Mungkin ini adalah 5. Mungkin ya. Biar price tunjukkan kita. Kalau dia buat yang besar sikit, kita akan trade wave 2. Maksudnya wave 2 ini. Wave 2 ini. Kat sini. Okey. Sekarang ni belum. Jadi AUD JPY pun dalam buku kita. Ni adalah AUD JPY. Jadi NZD JPY pun sama lah. Anda pun tengok chart dia sama. Tengok NZD JPY. Saya tak ada chart dia. H4 untuk CAD JPY, benda yang sama. Ini breakout. Starting ini daripada ini clear lah daripada sini. So lihat 5 wave, pullback, wave 2 sama. Jangan trade 3-3 trade salah satu. CJ, NJ, Chef JPY, Euro JPY tak? Euro JPY tak breakout. Sebab itu dah nampak Euro GBP tu jatuh. Kalau nak tahu kenapa Euro GBP jatuh, sebabnya GBP lebih kuat daripada Euro untuk semasa. So 3 ni untuk yen pair, pilih salah satu. Next, dollar pair. Dollar pair jangan sentuh. Kita tahu dollar berada dalam kawasan support. Ini boleh habis, ini boleh turun, kecuali anda seorang position trader. Pegang lebih 3 bulan, setahun. Ini tempat buy untuk position trade. Ya. Tetapi kalau anda trading harian, ini bukan tempat anda trade. Dollar stand on the side dahulu. GBP US dollar ini berada, GBP US dollar seperti saya sebut petang tadi, ini boleh buat extension. 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan 5 di sini. Dan ke bawah. Kalau kita ikut gold tadi, kalau gold tak break out ke atas, kalau gold break out ke atas, ini habis dan ke atas. Dolar saya tak nampak movement dia nak buat apa sekarang. Sekarang ni dia berada dalam kawasan equilibrium. Ini berada dalam kawasan blue box. Dalam kawasan ni. Ini berada dalam kawasan ni. Okey, jadi inilah kawasan resistance dia lah. Kalau dia break resistance, habis. Dolar habis, gold breakout ke atas, silver breakout ke atas, UJ jatuh ke bawah, indeks lebih sideways,
yen pair pun lebih sideways, dolar yang habis. Dolar habis. Apa pun, indeks masih ke atas, yen pair masih ke atas kalau itu berlaku. Okey. Correction kat sini membenarkan indeks buat wave 2. Yen pair buat wave 2 tadi. Tu maksudnya. Okey, so kita berada dalam satu tempat yang menarik lah untuk market sekarang ni. AUD US dollar movement yang sama, tak ada. Ini adalah wave 4 dan kita dah memulakan wave 5. Ini mungkin extend lagi. Tengok kalau dia extend, RSI dia break, wave 3 kita extend. Nampak tak? 3 kita pendek je. Ini 3, jadi 5 tak dapat nak panjang sangat. NZD US dollar pun sama. Okay, ada kemungkinan ini dah habis sebagai wave 4 dan kita memulakan pergerakan ke atas. UCAD yang sama, it could be 4 di sini dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Itu menunjukkan ada a bit of strength untuk US dollar. Tetapi tak ada bukti sekarang. Tak ada yang low. Tak ada yang break. Kalau ada salah satu yang break ke bawah, saya dah letakkan 4 kat situ. Tak ada. Semua ni tak ada kan? Nampak? Semua ni tak ada. Maksudnya macam ni. Kalau mana-mana dalam H1, anda nampak yang ini breakout ke bawah ataupun breakout ke atas. Ni belum, sikit lagi. Nampak tak kenapa saya kata yang lain-lain mungkin extend? Euro US dollar dah extend. Ini adalah wave 3, 4 dan kita dah katakan silakan buat 1, 2. Jadi kat sini extend, yang lain-lain yen pair, GU kat sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak, Kamal? Sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Euro US dollar tadi. Jadi itu bermaksud untuk AUD US dollar pun sama. 1, 2, 3, 4 dan 5. Extend. Itu juga bermaksud untuk NZD US dollar di sini di sini akan extend. Mana dia? 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Apa pun dolar jangan sentuh. Dolar jangan sentuh. Kalau extension dia ada 1618 Aisyah, kalau dalam dolar pair ni wave 3 dia ada 1618, habis. You chef. Kenapa saya masih lukis dolar ke bawah? Dolar pair ke bawah sebab you chef, Kamal. Ni sebab dia. Satu, saya masih lukis dolar ke bawah. Mana you chef kita? Sekejap ya. USD chef. Tak ada, sudah letak ni. USD chef. Kenapa kita masih lukis? Mana USD chef kita? Ada. Baik. Okey. Ni sebabnya antara sebabnya saya masih melukis untuk ni tengok U-shape ni yang besar dia weekly. Okey. Ini 5 wave tau. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu 5 wave. Maksudnya sini 2, sini pun 5 wave dan seterusnya. Itu adalah untuk U-shape. Ini 5 wave. Tu sebabnya saya masih lukis ini ke atas. Ini sebagai A, B dan C. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan 5. Tu sebabnya saya payah nak kata ini habis dan kita nak turun ke bawah. Faham tak, Kamal? Dia ni sini equilic, saya tahu. Sini dalam equilic. Ya. Tapi kalau anda lihat di time frame besar,
ini adalah trend. Tu masalah dia. Satu, saya kena letakkan ini sebagai A, ini sebagai B, dan kita sedang lengkapkan C. Faham tak, Kamal? Sebab ini. Dan kita turun kepada time frame kecil. Faham? Ya. Hala tuju dia, jangan pergi long dia. Kalau teknik anda, Kamal, kata dekat sini adalah untuk short, anda pergi short. 5 wave ni saya boleh tukarkan dia kepada W, X dan Y bila-bila masa. Ini A, ini B, ini C, lepas tu kita jatuh ke bawah. Ataupun ini W, ini X, ini Y. Lepas tu jatuh ke bawah. Kalau setakat 5 wave. The thing is, yang jelas saya lihat sekarang, kalau dekat weekly chart ni, ini break. Maksudnya, kita cuma tunggu confirmation break. Jadi kalau anda anda gunakan kaedah support resistance, anda lukis ini dekat H4. Anda lukis benda ni dekat H4. Lukis benda ni dekat H4. Dah break dah pun. Anda belum. Anda cuma tunggu this breakout. Faham tak? Anda tunggu this move. Tunggu this move. Dia break 1, 2, 3, 4 dan 5 break 1, 2, 3. Ataupun kaedah biasa untuk trend line, break up, retest. Faham? Either one. Yang penting dia kena break the trend line. Untuk, faham tak kenapa tak sesuai untuk anda nak sell sekarang, Yushef? Kalau shorter term, sebab itu kita masih ada kemungkinan untuk dibuat benda ni, Kamal. Dekat shorter term, ataupun at least 3 wave, 1, 2 dan 3. Kita menghampiri trend line dia. Trend line yang dah lebih daripada 2 bulan. Saya cuma tengok trend line yang lebih 2 bulan. Kalau trend line kurang daripada 2 bulan, saya tak tengok. 2 bulan, 2 months. Trend line, saya gunakan yang tempoh 2 bulan. Kurang daripada 2 bulan, itu tak, bagi saya tak kuat. Kalau anda nak sell, anda kena at least tunggu dia break this trend line. Faham? Untuk shorter term, dia tak ada ke mana. Nampak ni? Dia tak ada ke mana. Ini mungkin structure turun tau. So, tak ada. Kalau mapping dia, ini adalah wave 1. Ini 2. Ini 1. Ini 2. Ini wave 1. Nampak tak ini break? Jadi ini 1. Kalau mapping dia masih ke atas. Sebab itu saya katakan untuk US dollar ni tak jelas. Dia boleh buat macam-macam. Especially Yushef ni. Yushef saya tak nampak langsung dia nak buat apa. Kalau anda gunakan kaedah support resistance, this test untuk short. Faham tu ramai orang guna lah. Saya tak guna. Pada waktu ni structure dia adalah sideways, so saya tak berminat untuk dia. Okey, balik kepada apa yang kita sedang lihat untuk yen pair. Untuk yen pair tadi faham yang kita tengah tengok GJ, AJ, CJ, actually Chef JPY dan juga NZD JPY. Itu adalah untuk Chef pair, yen pair. Dollar pair saya tak minat langsung. Dollar pair boleh ke atas, boleh ke bawah. Untuk indeks ada 2. Yang pertama adalah Dow Jones. Dow Jones break high di sini. Dow Jones break this high. Ini dah break. Ini dah break. Marginal break dia. So breakout dia adalah structure daripada sini. So anda nak tengok 1, 2. Ini nampak tak dia lain dengan yen pair tadi? Ini tak masuk balik.
ini tak masuk balik. Jadi kita kira satu kita daripada sini. 1, 2, ada tunggu 3, 4, anda tengok Anda tengok benda ni. 1, 2, ini 3, reset 4, sini ada divergence nanti 5, 1, 2, 3, 2 ni kita trade. Benda tu je. Pian, nampak dah kan Pian? Benda simple. Okey, tunggu dia buat correction. Sekarang tak ada apa-apa. Arah dia ke atas. Dia turun bawah, kita nak long. Dia dah ada higher high. Inilah untuk Dow Jones. So, Dow Jones masuk dalam kita punya watch list ya. Ni adalah Dow Jones. US 30. Ini cash ya. Itu adalah Dow Jones. Next, lain-lain tak ada. Ini US 500. US 500 belum break high. Jadi, belum. Kalau dia break, then US 500 akan masuk juga. US 100 sama. Ini belum break high. Masih sideways maksudnya. DAX sama. Belum break high. Ini belum ada apa-apa. Tak ada trend lagi. JP225 sedang menunjukkan dia buat kerja lain. Ni dia buat kerja lain. UK 100. UK 100 special sikit. UK 100 dia dah break high di sini. Dia dah break. Apa benda dia pergi kat situ pula ni. Okey. Ni UK 100. Dekat H4, dekat besar tadi ya. Dekat besar daily kita dah ada breakout, dah ada trend. Di H4 ini ada incomplete sequence. Ini tak lengkap lagi, tak sampai 100 lagi. Tak sampai. Okey. Jadi kita ada dua siri pergerakan yang tak lengkap. Nombor satu dia ada higher high. Nombor dua, dekat H4 ni kita ada yang tak sampai 100%. Jadi di time frame yang lebih rendah, correction ini kita boleh entry. Okey, ni chart ni ada dalam anda punya dalam chart pack ni dah ada. Pagi tadi. Bila dah saya naikkan? Semalam. Pasang PO. Okey, ini kita boleh trade. Kenapa kita trade yang ini? Sebabnya dia boleh jadi kerja lain. Ni maksud saya. Dia boleh jadi 1, 2 dan kita masuk 3 dalam 3. Kalau kita dapat yang tu, meriah. Kalau tu meriah. Itu trend yang kuat. Kalau dia 1, 2, 1, 2 extend. Kalau itu berlaku. Apa pun 4 ni kalau dia buat cukup 3 wave, 1, 2 dan 3, kita akan trade. Saya dah letak PO. Kalau anda trade di MT5, $35, 0.6 lot. MT5, kalau MT4 tak dapat. Anda kena masuk standard 1 lot. Okey, itu UK 100. So UK 100 itu dah ada ni. UK 100 cash. Okey, lain-lain. Gold tak ada. Saya tak minat gold pada price semasa. Yen pair kita dah kongsikan. Dollar pair saya tak minat langsung sekarang. Gold saya tak minat. Dia boleh naik, dia boleh turun. Ini boleh pecut ke atas. Kalau B ni break, nampak? Kalau B ni break, ini saya boleh jadikan 5 wave. Ini senang-senang saya jadikan 5 wave. 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 5 wave. AU200 ada higher high. AU200 ada higher high. Saya tak masuk dalam chart pack sebab saya tak lukis dia dekat MT5 ni. Dia punya lubang banyak sangat. Pian.
Dekat ni banyak sangat lubang. Sebab tu saya tak lukis dia. Dekat H1 berlubang-lubang. So, okay. Saya boleh jadikan dia 5 wave dekat sini. Senang je nak buat dia jadi 5 wave. Kita ada satu yang besar macam ni. Simple nak buat dia 5 wave. Okay. Jadi sini ada, ini boleh jadi 1. Jaga-jaga sikit. Ini boleh jadi 2. Ini boleh jadi flat A, B, C. Macam-macam boleh buat untuk dia. Jadi goal belum. Kalau high di sini break 1, 2, 3, 4, 5. Bagi mereka yang agresif, anda lihat cek dahulu GU. Kalau ini break, anda cek GU dekat sini, direct anda buka GU. Faham tak kenapa kita cek GU? Ingat tak 1618 tadi? Kalau gold break ke atas, GU break 1618 ini break 1618, break 1618, 139, 37, 36. Kalau itu break ke atas, then siapa yang agresif, anda boleh trade pullback ini. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau break 1, 2, 3, anda boleh cari peluang untuk long. Sekarang ni tak ada lagi. Saya tak dapat lukis dia. Faham? Syarat dia, itu break. GU tadi break 1.618. Selain daripada tu, satu lagi kawan dia adalah silver di sini. Ini silver. Jadi kita nak tengok movement dekat sini, dia melangkaui 1618. Ini tak ada, saya tak nampak dia melangkaui. Tetapi kalau 1, 2 dan ni. Kalau dia melangkaui 1618. Dan satu kita akan ke belakang, ini dah jadi 3 dalam 3. Dan kita akan ada dolar yang macam tu. Kalau itu berlaku. Okey. Perhatikan siapa yang nak agresif untuk gold, jangan main agresif sebarang. Anda tengok kepada GU, anda tengok kepada silver tadi. So ini dah dekat-dekat. Kalau ini break, dia masih possible untuk buat ke bawah. Saya tak tukar lagi. Silver, minyak sama, tak ada apa-apa. Minyak extend 1, 2, 3 sama macam dolar pair lain. Extend, copper. Ni semua kelemahan dolar. Ini tak dapat nak naik macam ni kalau dolar kuat. Tak dapat. Kalau dolar masih juga pergi ke atas, maksudnya euro US dollar jatuh, ini akan habis. Ini akan habis satu. Kat sini. Cukup lekuk-lekuk untuk saya lukis. Dan kalau itu berlaku, ingat, copper kat sini, ini tak ada higher high. Anda pergi tengok company copper. Pian, anda pergi tengok company copper. Faham? Boleh? Itu copper. Ni yang kita lama cerita kan, copper ni. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Kalau itu, company copper jangan masuk dulu. Ni maksud saya. Kalau ini buat 1, 2, lepas tu dia naik ke atas 3, 4 dan 5, ada jangan masuk dulu company copper. Tunggu ini buat benda ni. Tunggu wave 2 ni berlaku. Then company copper anda masuk. Yang ni, Yan, movement saham dia, material sector akan lain sikit. Mining sector akan lain sikit sebab kita ada inflation. Nampak? Faham? Okey?
Bukan futures dia, bukan ni ya, bukan trade ini ya. Company. Kita dah cerita hari tu kan. Okey. Ni tak faham lagi, saya tak tahulah. Dah start beli. Dah start beli ya. Dari last week. Okey. Pergi jeling-jeling ETF dia. Okey, itu adalah ni XLE ke? Pergi tengok-tengok. Euro AUD semasa masih ke bawah dan ini serupa dengan kekuatan US dollar kalau berlaku. Kalau tak ada, itu bermakna kita masih lagi dalam struktur ini. 1, 2, kita extend, satu, extend. Dia laju sikit pian ni. Orang tunggu dia pergi, dia masuk last week. Tak apa, set up ada. Set up ada, okey, tak apa. Cycle dah nak sampai, betul? Memang bukan ada, memang kalau anda tak guna leverage, tak ada hal. Jarang-jarang benda macam ni berlaku Aizat, lambat yang kau faham, Jad. Tadi kita punya lag ni teruk betul. Okey, sama ini kita expect a bit of US dollar punya bounce. GA sama. GA ni saya dah lukis kat atas, boleh lagi ke bawah. Kalau dia bounce kat sini, saya akan lebih agresif untuk GBP AUD ni. GBP AUD saya akan masuk wave 2. Tapi bukan teknik 3711 Aisyah pun ingat tak Aisyah? Aisyah yang dulu suruh buat copper kan, tak hantar-hantar. Aisyah patut dah buat homework copper tu kan. Faham kenapa saya duk cerita benda tu, Aisyah? Kan? Ini dah equal leg ke? 1, 2, 3 dan boleh ke atas. Tapi saya akan lebih agresif. Tapi bukan GA, kawan dia. Nah, faham? Kawan dia ni. Ini yang tak sampai lagi 100%. Kalau dua ni berlaku, okey, biarpun dia tak break low, ini yang tak sampai 100% lagi. Jadi saya akan cari peluang untuk GN ni. Betul kan, betul. Ada set up entry, tunggu apa kan? Nak tunggu apa? Bila ya? Tunggu news CNN keluar. Bila nak trade? Set up entry lah kan, tunggu apa? Dia hit SL, tunggu another swing. Dia hit, betul? Tunggu. Okey, jadi antara GA dengan GN, I would prefer GN. Ini tak ini tak perlu ini tak sampai 100%. So kalau anda agresif trader, agresif teruk tulisan GN short. Okey, itu kesimpulan kita. Kita ada Yen Pay, GJ, AUD JPY, CAD JPY yang ada higher high, yang ada kita sedang tunggu dia punya last leg, satu lagi ke atas, satu lagi higher high sebelum dia buat 3 wave ke bawah untuk kita long. Index US 30, UK 100 adalah wave 4 internal entry. US 30 sama set up dengan Yen Pair. Dan kalau anda agresif, kita tengah tunggu GN bila ada 3 ataupun 7 swing punya correction. Kita dah jam 9 ni. Dah pukul 9 1 minit. Mana Rosdi tadi main? Tak sedar masa. Okey, Zatul nak bagi makan kucing tu. Kejap. Okey, jadi faham apa yang kita tengah tunggu? Harap semua jelas. Kita jumpa lagi pada besok sesi saya pada jam 6 sehingga jam 8 seperti biasa Jumaat. Bolam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.